Dia tengok center tak? Okay. Boleh. Mana mic? Tak kuat mic. Kuat. Kena kuat sikit. Kena okey. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim. Kalau Allah Subhanahu wa taala, dengar tak? Tak dengar dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, bukalah dia punya pintu tu. Okey. Mic ni memang tak kuat eh. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat. Wartanzun nafsun ma qaddamat lighadin. Perhatikanlah ataupun fikirkanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk negeri akhirat kamu. Ada tak? Dah siap ke belum? Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi di atas segala apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Yang hormati, berdengung sikit. Yang mati semua arjatan kuasa yang hadir pada malam ini. Seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana kita dapat bersama malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah kita lah. Setelah kita berehat, nak kata berehat tu tak adalah berehat, kan? Mana sempena dengan Ramadan dan juga hari raya, dan kita masih lagi dalam mood hari raya lagi ni, kan? Maklumlah kita ni raya kita ni sebulan, malahan kadang-kadang terlajak lebih daripada sebulan kita punya raya tu. Ada yang punya rumah terbuka tu tak habis-habis kan? Tapi jangan lekor rumah terbuka sedangkan puasa 6 tak dibuat. Puasa 6 naklah juga kita kena buat juga lah. Nabi SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang berpuasa sebanyak 6 hari di dalam bulan Syawal, sesungguhnya dia menyamai akan pahalanya dengan puasa
selama setahun. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Tu oleh itu naklah kita berusahalah. Tahniah kepada sesiapa yang telah pun menghabiskan 6 hari dalam bulan Syawal berpuasa. Ada yang kata baru nak mula, baru nak start lah. Baru 2 hari. Saya alhamdulillah tuan-tuan dah 5 hari, tinggal sehari lagi. Sehari lagi nak habis lah. Alhamdulillah. Ada yang baru sulih. Sulih selain kita sulih lah, sehari lah. Okay. Dia lagi lambik kita puasa tu, dia lagi banyak cabaran dia. Cabaran dia lagi banyak. Macam-macam, orang panggil sana, orang panggil sini, makan sana, makan sini dan sebagainya. Dia kalau boleh puasa lagi awal lagi elok lah. Dia punya cabaran tu kurang sikit. Dah penghujung-hujung tu memang orang kata hebat lah cabaran tu. Kan tak poi kan sebut salah kan. Dah kawan panggil, saudara ajak makan besar kan, open house dan sebagainya. Baik. Jadi kita tinggalkan tu. Jadi malam ni kita sambung kita punya pengajian ni. Malam ni kita baca kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Maksudnya menyingkap hati menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita masih lagi dalam bab perbincangan riadah dan hawa nafsu. Riadah dan hawa nafsu. Dan kita berada di muka surat 112. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, saya tidak pernah kenyang sejak masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tak pernah kenyang sejak masuk Islam. Karena itu saya merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah puas sejak masuk Islam. Karena itu saya merindukan pertemuan dengan Tuhan ataupun pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa begitu? Kata Abu Bakar Siddiq, dia kata sebab banyak makan menyebabkan sedikit ibadah. Banyak makan menyebabkan sedikit ibadah. Apabila seorang banyak makan, badannya terasa berat, matanya terserang mengantuk, dan anggota-anggota tubuhnya menjadi lemah. Anggota-anggota tubuhnya menjadi lemah. Darinya tidak diperolehi sesuatu apapun, tidak dapat bersungguh-sungguh selain daripada tidur. Selain daripada tidur. Kan? Ini kesan daripada apa ni tuan-tuan? Banyak makan. Kesan daripada banyak makan. Bulan Hari Raya ni memang banyak makan ini. Darinya tidak diperolehi sesuatu apapun, tidak dapat bersungguh-sungguh selain daripada tidur. Oleh kerana itu ia menjadi seperti bangkai yang dilemparkan. Demikianlah dikutip dalam kitab Minhajul Abidin. Ini dipetik daripada kitab Minhajul Abidin yang dikarang sendiri oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nampak tak? Ni kesan daripada banyak makan lah. Tak makan langsung pun tak boleh. Tak makan langsung pun tak boleh. Kalau tak makan langsung, jadi macam mana kita nak bergerak? Badan kita kosong, perut kosong kan, tak ada tenaga langsung lah sebab tak ada makan. Bayangkanlah tuan, kalau orang seorang tak makan seminggu, bayangkanlah, susah tak dia nak bergerak? Susah. Nak angkat badan pun kadang susah. Kepala pun kadang-kadang sakit kepala, tak makan, pening kan. Jadi dia punya separuh daripada orang ni, dia punya tu apa tu, udara tu kan, angin ke? Angin tu. Angin tu dah naik ke kepala lah. Akibat gara-gara yang tak makan. Tapi kalau banyak makan pun menyebabkan masalah juga. Tetapi banyak makan pun tuan-tuan, kadang-kadang dia dapat mengeratkan ukhuwah dan juga tali silaturahim di antara kita bersama. Contohlah kalau kita buat rumah terbuka kan, kita dapat mengeratkan kembali hubungan persaudaraan ataupun hubungan ukhuwah persaudaraan di antara kita bersamalah. Maklumlah zaman sekarang ni tuan-tuan, adat kunjung-kunjung rumah ke rumah tuan-tuan dah jarang dah. Jarang dah kunjung rumah ke rumah ni. Dulu ya ada. Tapi seseparuh tempat tuan-tuan, kunjung rumah ke rumah ni masih berlaku lagi. Macam kata rumah kata belah rumah saya lah. Belah rumah saya dia Muar kan.
Homua sana, Sungai Rambai sana kan. Biasa dia orang ni ada buat marhaban. Marhaban daripada rumah ke rumah pada hari raya. Kan? Dia akan rotate tu, pusing kan. Mana contohnya hari ini rumah siapa, besok pula giliran siapa pula, lusa pula giliran siapa. Dia akan select lah 5-6 buah rumah dan sebagainya satu hari. Dan setiap rumah itu mereka akan pergi beramai-ramai dan mereka akan ada marhaban, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Habis satu rumah dia akan pergi ke rumah yang lain pula. Kan, berselawat, marhaban dan sebagainya. Habis satu rumah pergi ke rumah yang lain. Dan benda itu tuan-tuan masih lagi berlaku. Masih lagi berterusan lagi. Nampak? Kalau topik kita ni 9 ni, jangan benda tu dah jangan berlaku dah. Dah tak ada lah. Kalau jumpa pun kadang-kadang je yang buat marhaban-marhaban ni lah. Biasanya kita kalau open house ni tak ada marhaban, makan terus. Makan datanglah makan, baca doa sikit makan. Gitu. Tak ada marhaban. Tapi sebuah tempat tu masih ada lagi marhaban lah. Dan kita bolehlah kita kalau kita nak cadangkan bolehlah. Begitu, buat begitu. Supaya diwujudkan lagi orang kata tali kasih sayang, saudara mara, sahabat hamba kan, ukhuwah di antara kita bersama tuan-tuan. Pergilah marhaban rumah daripada rumah ke rumah kan. Kerana pada kita ni kadang-kadang raya kita ni sehari 2 hari je, lepas tu dah tak ada raya lagi dah. Sonyap macam tu kan. Kalau ada pun rumah terbuka saja. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Imam Abu Bakar Siddiq, dia kata, saya tak pernah kenyang sejak masuk Islam. Kerana itu saya merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah puas sejak masuk Islam. Kerana saya merindukan pertemuan dengan Tuhan. Sebab banyak makan menyebabkan sedikit ibadah. Ini kalau kita tinjau dalam konteks tasawuf lah. Dalam konteks tasawuf memang kita tak digalakkan banyak makan. Kurangkan makan. Dan kita digalakkan banyak berpuasa. Puasa sunat, Isnin Khamis dan sebagainya kan. Tapi kalau dalam bab fiqh ni kan, dia jarang bab cerita-cerita tentang supaya jangan kurang makan ni. Kalau dalam bab fiqh dia banyak cerita tentang orang kata sah ataupun batal. Sah ataupun batal, haram ataupun halal, boleh ataupun tak boleh. Tapi dalam konteks tasawuf ataupun akhlak ni lebih cerita tentang bab orang kata ruhiyah lah. Bab ruhiyah, bab dalaman. Contoh tadi, jangan kita banyakkan makan. Kerana dengan banyak makan tadi, seorang tadi badannya akan berat, kemudian matanya terterang mengantuk, dan anggota badannya menjadi lemah, dan lepas tu dia akan tertidur. Kalau tertidur sekejap tak apa, ni tidur lama. Okey, tidur sekejap tak apa, tidur lama, berjam-jam tidur. Okey. Di samping itu pula, bagi orang yang kuat makan pula, dia akan sibuk menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Tengoklah kalau menyediakan makanan tu, berapa lama dia nak sediakan makanan. Lama juga. Kadang nak pergi pasar dulu cari bahan. Kan? Pergi pasar nak cari bahan dulu. Pilih-pilih bahan dulu mana yang elok. Kan? Lepas tu bawa balik. Lepas tu bawa balik tu masak pula. Lepas dah masak semua, kan? Lepas tu barulah makan. Dah makan kan, lepas tu dah ponek dengan tu kan. Itu sebabnya kalau mengaji pondok dulu, saya mengaji pondok dulu memang tak disuruh makan banyak-banyak. Tak suruh. Tapi bila time ada makan besar-besar tu, makanlah sepuih-puih. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, Luqman Hakim pernah berkata pada anaknya, janganlah banyak tidur dan makan, kerana orang yang banyak tidur dan makan akan datang pada hari kiamat sebagai orang-orang yang miskin daripada amalan-amalan yang soleh. Demikianlah disebut dalam kitab Mihya Al-Fana. Kitab apa tuan-tuan? Mihya Al-Fana. Dalam ni juga disebut pada kita pesanan daripada Luqman Hakim, kurangkan makanlah. Dan kita telah pun melalui Ramadan. Kita dah lalui Ramadan selama sebulan Ramadan, dan kita dilatih untuk berpuasa. Di samping itu kita dilatih dengan baca Quran, kan, bertadarus dan sebagainya. Jadi naklah tuan-tuan, segala latihan yang kita dapat dari bulan Ramadan tadi kita teruskanlah di bulan Syawal ni, dan kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh khatam sampai 2-3 kali khatam.
Okay, grup ni masuk grup ni khatam, masuk grup ni khatam. Banyak grup kan, kita masuk tu semua khatam. Bila habis Ramadan dia, satu benda pun tak khatam. Quran kadang-kadang tak usik. Tak berusik Quran. Jadi jangan macam tu. Usiklah sikit-sikit. Kalau boleh kita teruskan secara konsentrate sebagaimana yang kita buat bulan Ramadan, alhamdulillah lah. Kalau dalam bulan Syawal ni kita puasalah. Ambillah masa untuk berpuasa sunat. Lepas Syawal besok, puasa sunat 6 hari tu dah tak ada dah. Puasa-puasa Isnin Khamis, kan? Puasa hari putih, kan? Puasa hari putih kan boleh kita puasa. Okey? Kita lazimkan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat orang kata tarawih dah tak ada lagi lah. Boleh kita buat sembahyang sunat yang lain. Kerana apa? Kerana kita telah pun dilatih di bulan Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kata Luqman Hakim, janganlah banyak makan dan janganlah banyak tidur, kerana orang yang banyak tidur dan banyak makan akan datang pada hari kiamat sebagai orang-orang yang miskin daripada amalan-amalan yang soleh. Ini kata siapa tuan-tuan? Luqmanun Hakim. Jadi kurangkanlah. Dan banyak makan pun kita tahulah sumber kepada penyakit lah. Banyak orang tuan-tuan zaman sekarang ni penyakit. Macam-macam penyakit yang pelik-pelik lah. Yang dulu pada zaman-zaman kita 60-an dulu, 50-an dulu kan, tak pernah dengar ada penyakit-penyakit tu. Tapi zaman sekarang ni banyak. Doktor pun kadang-kadang tak cukup tuan-tuan. Doktor tak cukup. Kenapa? Penyakit orang yang sakit terlampau ramai sangat. Terlampau ramai sangat. Satu lagi tuan-tuan, kita terpaksa nunggu, kadang-kadang giliran dipanggil itu lama nunggu puas nunggu dulu ada ura-ura tuan-tuan supaya setiap pesakit tu kan paling tidak pun paling tempoh menunggu mungkin setengah jam lah, setengah jam lepas tu dah panggil. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, kalau hospital besar ke, tempat-tempat hospital yang padat orang ni tak dapat dah setengah jam dah. Paling tidak pun 3-4 jam tuan-tuan nunggu dalam tu baru dipanggil. Sampailah balik dulu, masak nasi sekejap. Ambil nombor pagi tu, pergi balik sekejap, kan, pergi pasar dulu ke belikan ke. Lepas tu datang balik semula. Barulah nombor tu dipanggil. Kalau tunggu situ tuan-tuan berjanggut aja. Itulah yang berlaku pada zaman sekarang. Kenapa? Kerana orang yang sakit ramai sangat. Punca dia apa? Akibat daripada permakanan lah salah satunya. Kadang bukan makan pun. Ada juga kadang-kadang orang sihat tapi penyakit dia, ada juga penyakit dia walaupun dia sihat. Tiba-tiba datang penyakit. Walaupun kadang-kadang dia sihat, tiba-tiba diserang oleh penyakit jantung. Sihat. Tiba-tiba meninggal dunia, kita dengar macam tu. Dia sihat. Setiap hari dia berjoging. Jogging kan, pergi gym. Selalu pergi gym. Gym tu tak gym? Itulah yang pusat tu. Yang bergayut sana, bergayut sini tu. Nampak? Tapi akhirnya kita tengok kan, orang kadang bergym tu kadang-kadang dia dulu mati begitu. Aku tak pergi gym tak mati lagi. Engkau pergi gym dah mati dulu. Itu bukan kuasa kita lah, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, janganlah kamu mematikan hati dengan banyak makan dan tidur ataupun minum, sebab hati itu akan mati sebagaimana tanaman yang sering disiram oleh air. Sebagaimana tanaman yang sering disiram oleh air. Kerana tanaman pun tuan-tuan, dia ada had dia untuk diterima air. Tak boleh terlampau banyak sangat air. Kecualilah tanaman itu memang dia suka air. Ada tanaman yang memang dia hidup dalam air. Dia memang dia hidup dalam air. Contohnya orang kata kiambang orang apa kan. Rumput-rumput yang tepi-tepi air tu memang dia suka air. Banyak air macam mana pun dia tak termuntah ke dia. Memang dia suka minum air. Tapi ada tanaman-tanaman dia ada hak tanam untuk air dia. Kalau kita terlampau banyak sangat air, dia jadi overdose lah istilah kita. Overdose. Jadi akhirnya dia mati. Tak siram langsung pun tak boleh. Dia pun mati. Kalau terlampau banyak sangat pun akan menjadi mati. Baik, seterusnya hal seperti itu dikemukakan oleh orang yang soleh, bahawa perut itu sebagai periuk yang berada di bawah hati yang mendidih
dan asap sampai kepadanya. Banyaknya asap akan mengotori dan juga menghitamkannya. Banyak makan menyebabkan sedikit pemahaman dan peroleh kepada ilmu. Sebab kenyang dapat menghilangkan kecerdasan. Sebab kenyang boleh menghilangkan kepada kecerdasan. Itu sebabnya kalau orang jenis mengaji memang tak digalakkan banyak makan. Sebab apa? Bila mengaji kan dia mengantuk. Kan? Bila dia mengaji kan mengantuk. Akhirnya kena kotuk daripada tugu. Kotuk dengan kayu tungkek kau ni apa ni ngaji ke tak ngaji ni kotuk. Dah kotuk kan barulah dia terjaga sikit. Tak digalakkan banyak makan. Apalagi kalau kita mengaji. Kalau mengaji si pondok dulu memang tak digalakkan banyak makan. Kalau banyak makan agaknya memang tidur je. Seterusnya tuan-tuan. Jadi kita ulang tadi, hal seperti itu dikemukakan oleh orang soleh, bahawa perut itu dia macam periuk dia tu. Perut tu macam periuk yang berada di bawah hati yang mendidih, dan asap sampai pada dia periuk. Asap tu sampai. Banyak asap akan mengotori dan menghitamkan periuk. Betul tak? Asap terlalu banyak kan. Kalau kita tak nak nasi ke, zaman sekarang memanglah kita pakai dapur gas kan. Dapur gas ada yang pakai dapur elektrik pun ada. Kalau zaman-zaman kita dulu kan, masak semua pakai kayu apa tu, kayu kotah tu kan. Tengoklah macam mana rupa periuk tu, hitam logam tu kan. Tu sebabnya periuk tu naklah selalu dia orang kata ditarah macam tu kan, dipugarkan kan, dibasuh dan sebagainya supaya janganlah terlampau hitam pun nak. Betul tak? Kalau zaman sekarang tuan-tuan tak ada, payah kita nak jumpa periuk yang hitam ni, payah. Payah kita jumpa periuk hitam. Tapi kalau zaman dulu tengoklah periuk masing-masing semua hitam. Malahan kalau kita nak hidupkan api tuan-tuan, kita terpaksa pula ombushkan api tu. Zaman sekarang ada tak ombushkan api? Tak ada orang. Tuan potik je kan. Potik dia punya tu. Lepas tu hiduplah. Kalau ada gas je lah. Kalau gas tak ada, tak hiduplah. Bila ada gas, hiduplah dia. Zaman dulu mana ada potik-potik macam tu, tak ada. Semua pakai kayu api. Lepas tu pakailah gotah dia kan. Gotah apa tu? Gotah sirap tu. Tiup ataupun gotah sirap tu tuan bakar. Lepas tu letakkan kan. Lepas letak sabut sikit kan. Lepas tu loket dengan kayu api tu. Lepas tu kenalah ombush tu. Kadang bila ombush tu habis muka kita. Muka kita tu habis dengan debu. Okey. Separuh orang dia tak nak ombush dah. Dia ombush pakai apa tu? Pakai teropong tu. Bila dia ombush tu tak adalah habis kita punya muka tu berdebu disebabkan bila kita ombush tu kan. Tapi periuk tengoklah hitam masing-masing, lawa periuk masing-masing kan. Bolehlah dibuat macam kalau time tu tak ada, kalau tetamu datang lah macam Piramli kan. Tetamu datang kopi tak ada. Ambil lah, tarahlah ada buntut periuk tu tuan-tuan. Buatlah kopi tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Seterusnya, banyak asap akan motori dan menghitamkannya. Banyak makan menyebabkan sedikit pemahaman dan peroleh pada ilmu. Sebab kenyang dapat menghilangkan kepada kecerdasan. Jadi cergas kita tu kuranglah disebabkan oleh terlampau banyak makan. Dan terlampau banyak makan juga kadang-kadang kan kita selalu pergi ke bilik air lah. Selalu pergi ke bilik air. Kejap pergi bilik air, kejap pergi bilik air. Kono pula salah makan pula. Kalau salah makan julap pula tuan-tuan. Dulu tu makan julap, kejap ke bilik air, kejap bilik air. Tapi kalau kita kurang makan, kuranglah pergi bilik air. Baik, seterusnya tuan-tuan dikisahkan oleh Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam bahawa satu hari tuan-tuan iblis menampakkan dirinya kepadanya dengan membawa gantungan. Satu hari tuan-tuan iblis laknatullah datang berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Dia membawa satu gantungan, satu benda yang bergantung lah. Lalu Yahya bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang kau bawa?" Maka iblis jawab, dia kata, "Ini adalah syahwat yang diburu oleh anak-anak Adam," kata iblis. Maka Nabi Yahya berkata, "Apakah engkau menemui gantungan untuk diriku?"
Adakah engkau menemui gantungan untuk diriku, wahai iblis? Kata Nabi Yahya bin Zakaria kepada iblis. Maka iblis berkata, tidak, dia kata, tak. Aku tak pernah jumpa kau punya gantungan tu. Kecuali dia kata, pada suatu malam engkau merasa sangat kenyang. Dengan itu kami membuatmu merasa berat untuk menunaikan solat. Iblis kata, aku tak ada jumpa, tapi pernah satu hari, dia kata, pernah jumpa lah tu. Pernah satu hari, kan, engkau makan terlalu banyak. Lepas tu engkau mengantuk dan akhirnya engkau berat untuk menunaikan solat. Dan kalau solat pun dalam keadaan kata terhuyung-hayang macam itulah. Gitu. Okey, maka jawab iblis. Kemudian seterusnya tuan-tuan, tidak diragui bahawa saya tidak pernah lagi kenyang sesudah tadi. Maka Nabi Yahya kata, kalau macam tu lepas ini saya tak akan konyang lagi buat selama-lamanya. Okey. So, kemudian tidak diragui bahawa saya tidak menasihati sesiapa pun selepas ini, kata iblis. Maka iblis kata, lepas ini kan saya tak akan bagi nasihat pada sesiapa pun. Kenapa? Rahsia dah terbongkar. Rahsia dia dah terbongkar. Ini berkenaan dengan orang yang tak pernah kenyang sepanjang hidupnya, kecuali satu malam sahaja, iaitulah Nabi Yahya bin Zakaria tadi. Apatah lagi bagi orang yang tak pernah lapar satu malam pun sepanjang hidupnya. Bagaimana dia dapat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang tak pernah lapar ni macam mana? Orang yang asyik kenyang kan? Tengoklah kadang bila makan tu, ya Allah kan. Kalau tuan-tuan kadang tengok dalam orang Arab makan kan, tengoklah orang makan kan. Tengok kan, siapa ada tengok video orang Arab makan tu, seko tu kan. Seko tu dihurung dia. Kan 2-3 orang, 2-3 orang dia hurung. Tapi seko kibas tu, seko ayat, seko kambing tu kan. Boleh dia makan habis. Kan? Tak tahu macam mana dia punya perut tu. Kuat betul dia makan nanti kan. Okay, kalau kita lah makan sikit pun kadang-kadang dah kenyang. Sepinggan ni tuan-tuan kita makan, sepinggan kadang-kadang dah kenyang dah. Cukup lah, alhamdulillah, tak payahlah tambah kita kan. Apalagi kalau kita ni memang suka jenis yang sakit kan, dah banyak berpantang, dah usia-usia yang ujung ni tuan, banyak makan sikit kan, dah mulalah orang kata darah tinggi lah, macam-macam lah kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok Arab tu macam mana dia makan, ya dahsyat tuan-tuan. Kalau kita tak tahulah nak macam mana. Kalau kita lah makan seekor kambing tu dalam 5 orang je kita boleh habis tuan-tuan. Itu memang hebat lah kita. Tapi susah lah kan. Maksud kita kalau seekor kambing buat kenduri ramai-ramai tu tak? Kenduri ramai-ramai, tapi dia seekor kambingnya 3-4 orang dia terkelotai kan kambing tu. Dahsyat betul tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka antaranya sebab kalau sifat macam tu tuan-tuan, itu yang terjadi di Syria. Di situ macam mana keadaan di Syria tuan? Sedih kan? Yang tak makannya, yang berhari-hari tak makan, dengan rumah yang kena bom dan sebagainya. Itu antara Allah Taala nak tunjukkanlah kepada orang Arab ni, orang katalah kerana kalangan Arab ni kuat makan, jadi Allah Taala timpakan separuh balasan kepada mereka kan. Itu yang itu kadang-kadang melarat disebabkan oleh peperangan. Akhirnya siapa yang orang kata beri bantuan? Akhirnya kita juga orang Malaysia ni yang pergi hantar bantuan kepada mereka, dan akhirnya mereka dapat makan kan. Kalau tidak, tak tahulah macam mana keadaannya. Perang sana perang sini tak pernah habis. Baik. Jadi apa yang dia kata oleh iblis tadi? Iblis kata dia kata tidak, dia kata kecuali pada satu malam engkau merasa sangat kenyang, wahai Yahya. Dengan itu kami membuatmu terasa berat untuk menunaikan solat. Kemudian apa kata Nabi Yahya? Dia kata tidak diragui lagi bahawa selepas ini saya tidak akan kenyang lagi selama-lamanya. Nampak tak? So maknanya iblis dia punya rahsia itu telah terbongkar. Telah terbongkar pada Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya lepas tu dia akan berazam tidak akan kenyang lagi selamanya. Dia akan terus melaparlah. Tapi berlapar dalam keadaan dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berlapar dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Taala.
Baik. Kemudian tuan dikisahkan juga Nabi Yahya bin Zakaria bahawa pada suatu ketika dia pernah memakan roti gandum sehingga kenyang. Lalu pada waktu malam dia tidur hingga meninggalkan wirid dia. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Yahya bin Zakaria, "Wahai Yahya, apakah engkau menemui sebuah rumah yang lebih baik bagimu daripada rumahku? Atau apakah engkau menemui jiran tetangga yang lebih baik bagimu daripada jiran tetangga bersama dengan aku? Demi keagungan dan kemuliaanku, kalau engkau melihat syurga Firdaus dan memandang neraka Jahanam, nescaya engkau menangis dengan nanah bercampur darah sebagai ganti air mata, dan engkau mengenakan baju besi sebagai ganti daripada tenunan kasar." Sebagai besi daripada tenunan kasar, tuan-tuan. Ini salah macam satu sindiran lah. Sindiran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yahya bin Zakaria supaya dia janganlah banyak makan. Kan? Di mana satu hari, tuan-tuan, Nabi Zakaria dia makan roti gandum sehingga kenyang. Kan? Banyaklah, masa kenyang tu banyak ada makan. Sehingga dia tidur dan dia meninggalkan wirid dia. Kerana Nabi Zakaria ni dia ada wirid-wirid tertentu yang dia bacalah setiap masa dan keadaan. Dan di kalangan kita pun, tuan, kadang-kadang kita ada wirid kita sendiri yang kita dapat daripada guru kita yang dulu-dulu kan, daripada ulama sesat dulu kan. Kita dapat wirid tu dan kita amalkan, dan kita masih amalkan zaman sekarang kan. Ada di kalangan kita begitu. Jadi kan dia akan baca wirid tu, contohnya pagi berapa kali, petang berapa kali, malam berapa kali dia akan baca. Jadi kalau disebabkan oleh banyak makan, menyebabkan kadang-kadang adakah kita ni terlupa untuk membaca wirid. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yahya bin Zakaria, dia tertidur sehingga dia meninggalkan wirid yang biasa dia bacalah. Cuma tak dinyatakanlah kita ni apakah wirid yang baca. Baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkatalah kepada Nabi Yahya, "Wahai Yahya, apakah engkau menemui sebuah rumah yang lebih baik daripada rumahku?" Kata Allah Taala, "Apakah engkau menemui jiran tetangga yang lebih baik bagimu daripada berjiran denganku?" Kata Allah Taala, "Demi keagungan dan kemuliaanku, kalau engkau melihat syurga Firdaus dan memandang neraka Jahanam, nescaya engkau menangis dengan nanah bercampur darah sebagai ganti air mata engkau, dan engkau mengenakan baju besi sebagai ganti daripada tenunan kasar." Tenunan kasar. Okey. Jadi maknanya kan Allah Taala suruh dia berjihadlah, berjihad, mujahadah diri, kan, berjuang melawan hawa nafsu dan sebagainya. Kerana hawa nafsu ni katalah sifatnya lah yang tak pernah puas. Hawa nafsu kan tak pernah puas. Kan? Lagi nampak satu benda yang cantik yang molek, dia nakkan benda tu. Kan, bila dah dapat satu benda yang cantik dan molek, kemudian dia nampak pula satu benda yang cantik dan molek yang lebih baik daripada tu, dia akan nak benda tu lah. Kemudian bila dah ada dapat satu benda yang cantik yang molek tadi, kemudian Allah Taala tunjukkan satu benda yang cantik yang molek lebih baik daripada tu, dia akan nak lagi benda macam tu. Itulah sifat yang ada pada nafsu yang tidak pernah puas. Baik, seterusnya tuan-tuan, habis dah. Dah habis dah tajuk ni berkenaan dengan riadah dan juga hawa nafsu. Seterusnya kita masuk tajuk yang baru, nyanyian. Tajuk nyanyian pula. Al-Qadhi Abu At-Tayyib riwayatkan satu hadis daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Malik rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala, dan sejumlah daripada para ulama. Mereka mengumpulkan pendapat-pendapat mereka yang mengharamkan mendengarkan nyanyian. Mengharamkan mendengar nyanyian. Okey. Qadhi Abu Tayyib diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan As-Tsauri dan sejumlah daripada ulama. Mereka mengumpulkan pendapat-pendapat mereka yang mengharamkan sebarang bentuk nyanyian. Ini pendapat pertama lah. Ini pendapat pertama. Yang kedua pula, Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Adab Al-Qadha bahawa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan, yang menyerupai kepada kebatilan. Menyerupai kepada kebatilan. Ini pendapat kedua, kan, berkenaan dengan nyanyian. Imam Syafi'i dia kata dalam kitab, dalam satu kitab namanya kitab Qadha Al-Qudha, Adab Al-Qudha, dia kata bahawa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan, yang menyerupai kepada kebatilan.
Jadi barang siapa banyak mendengar nyanyian, ia adalah orang yang bodoh dan harus mengulang kembali syahadahnya. Harus mengulang kembali syahadahnya. Siapa yang suka mendengar nyanyian. Tapi ini secara umum berkenaan dengan nyanyian. Nyanyian ni pun ada berbagai bentuk kan. Ada yang nasyid, ada yang kata tak apa benda-benda lagu-lagu cinta apa benda kan. Ada yang kata rock kapak pun ada kan. Rock sana rock sini kan. Tengoklah kalau orang rock tu, kalau lagu rock macam mana kan, dengan gudang dia punya lagu rock tu kan. Itu macam mana pula kan. Kerana itu nyanyian ni banyak bentuk-bentuk nyanyian ni. Kadang kata berkompang-kompang pun nyanyian juga kan. Nyanyian juga tu, selawat semua pun nyanyian juga. Jadi kata Imam Syafi'i, ni berkenaan nyanyian ni dalam bentuk yang umum. Maksudnya dalam umum, bukan dalam kita nak pecah-pecahkan lagi. Adalah satu permainan yang dimakruhkan, yang merupai kepada kebatilan. Barang siapa banyak mendengar nyanyian, dia adalah orang yang bodoh yang harus mengulang kembali syahadahnya. Seterusnya sikit lagi. Kemudian Qadi At-Tayyib menyatakan bahawa mendengar nyanyian daripada seorang perempuan bukan mahram. Menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Baik perempuan itu dalam keadaan terbuka maupun di sebalik hijab. Baik merdeka maupun seorang hamba. Baik merdeka ataupun seorang hamba. Okey, ini pendapat seterusnya lah, menyatakan bahawa mendengar nyanyian daripada seorang perempuan yang bukan mahram kita. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i menyatakan adalah tidak dibolehkan. Baik perempuan itu keadaan terbuka, okay, dalam persembahan terbuka ataupun di sebalik hijab. Baik merdeka ataupun seorang hamba. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, orang yang memiliki hamba perempuan lalu menyuruhnya untuk menyanyi di hadapan orang ramai, ia adalah orang bodoh. Orang bodoh yang harus mengulang kembali akan syahadahnya. Orang bodoh yang harus kembali mengulang syahadah. Ini kenaan dengan larangan-larangan lah. Larangan-larangan daripada kita mendengar nyanyian-nyanyian daripada orang perempuan. Imam Syafi'i juga pernah memakruhkan bunyi-bunyian yang dipukul. Ia berkata hal ini adalah perbuatan orang kafir untuk menghindari dari mendengar Al-Quran Al-Karim. Ini adalah perbuatan orang kafir untuk menghindarkan orang-orang beriman ni supaya mendengar Quran. Kerana banyak zaman sekarang tuan-tuan, kadang-kadang kita tak suka dengar Quran. Tapi kalau bab lagu-lagu ni kan, yang suka nak dengar. Kemudian Imam Syafi'i juga memakruhkan permainan catur. Imam Syafi'i juga memakruhkan permainan catur dan permainan lain yang dapat melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hal ini bukan perbuatan orang yang beragama, kata Imam Syafi'i. Itu sebabnya ditegah antaranya kita bermain catur. Tapi semua orang main je catur. Yang penting dia kata aku solat tak tinggal. Solat tak tinggal, tetap juga, walaupun malah kadang-kadang diwujudkan permainan Indo game kan. Permainan Indo game itulah permainan catur, main dam haji. Okay? Jadi kalau nak cepat pergi haji, mainlah dam haji. Mainlah cepatlah dapat pergi haji. Okay? Apa lagi tuan-tuan? Banyak lagi permainan kan? Permainan Indo game ni yang biasa dimain oleh kita lah. Main carom lah macam-macam kan. Separuh daripada ulama mereka menegah permainan-permainan begitu. Kerana permainan-permainan itu tuan boleh melaraikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Separuh ulama dia kata tak ada masalah pun. Kan? Tak ada masalah pun. Kenapa? Kerana kita pun solat pun tak tinggal. Bukan mana kita solat tinggal, tak ada. Kita main pun kadang-kadang hanya sonok-sonok je tu je. Yang tak boleh tu ialah kalau main tu sedangkan waktu semayang ditinggalkan. Sebabnya bila ada di kalangan kita ni yang terlampau fanatik tentang macam main dam ke, main dam maji dan sebagainya, sehingga kan kadang-kadang tanggungjawab ditinggalkan. Soal isteri dia suruh pergi kedai beli tepung, beli gula, daripada pagi sampai ke tengah hari tak balik-balik.
Akhirnya isteri pun follow lah tengok mana pergi suami. Rupanya ingin mendam haji. Ni satu benda yang boleh melalaikan lah. Benda tu tak boleh lah. Jadi kira haram lah. Kerana dia ada tugas lain sepatutnya dia kena sanakan. Tapi sebabkan oleh mendam haji yang dikira istilah kita ni macam berhantu tu. Mendam haji yang berhantu tu, akhirnya dia tinggalkan segala kewajipan-kewajipan yang lain. Tu yang ditegahkan oleh para ulama. Tapi kalau selagi mana tidak mencegah kita daripada ingat Allah Ta'ala, dan kita tetap ingat Allah Ta'ala pun, dan kita main pun hanya sementara je. Jadi yang dilarangan tu kalau kita main tu sampai berjam-jam kita main. Sampai kan waktu solat pun tertinggal. Kan waktu kewajipan yang kita kena buat, ambil anak ke sekolah. Tak pergi ambil. Kenapa? Kena main dam. Kerja pun tak buat. Orang pergi kerja pagi-pagi dia pergi motong kotah dah. Dia asyik minta haji. Bila nak pergi motah ya? Nak motong kotah, potang ke? Mana banyak susu potang. Jadi biasa orang motong pada pagi tu tak. Kemudian Imam Malik melarang mendengarkan nyanyian. Ia berkata, jika seseorang membeli hamba perempuan dan ternyata perempuan itu seorang penyanyi, ia harus mengembalikan semula hamba tadi. Ini pun termasuk dalam tegahan lah. Tegahan daripada mendengar pada nyanyian. Apalagi kalau menyanyian itu daripada seorang perempuan, yang boleh menimbulkan nafsu syahwat dan sebagainya. Dan keinginan lah. Biasalah kalau perempuan kan rupa dia cantik lawa kan. Lepas tu dia punya nyanyi tu lagu dengan cantik, dengan nada yang kata yang bagus kan. Jadi kadang-kadang lelaki kan, dia keinginan lelaki itu pada perempuan, dia akan khusyuk lah tengok kan. Macam tu. Jadi banyaklah godaan akan berlaku di situ. Itu sebabnya kalau perempuan ni tak digalakkan supaya menyanyi, tak digalakkan. Tapi zaman sekarang ni banyaknya kalau perempuan kadang menyanyi. Dan nyanyi itu pun bukan nyanyi-nyanyi yang lara-lara itu. Yang bernasyid, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini merupakan kesepakatan semua ulama Madinah kecuali Ibrahim ibn Sa'id. Sementara Imam Abu Hanifah memakruhkannya, dia menyatakan bahawa mendengar nyanyian itu adalah termasuk dalam dosa. Demikian juga semua ulama Kufah seperti Sufyan As-Tsauri, Hamad, Ibrahim, Asy-Sya'bi dan lain-lain lagi. Kemudian Abu Talib Al-Makki membolehkan mendengar nyanyian choir pula. Ini pendapat menyatakan boleh pula. Kalau macam ni semua tak boleh je. Semua larang. Abu Talib Al-Makki membolehkan mendengar nyanyian choir. Ia mendengar pendapat itu dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Ibn Ja'far, Abdullah bin Al-Jubair, Mughirah Abi Syu'bah dan Muawiyah dan lain lagi. Ia juga menyatakan bahawa para ulama salaf daripada para sahabat, tabi'in dan orang-orang Hijaz biasa mendengarkan nyanyian pada hari tasyrik. Demikian dengan penduduk Madinah. Abu Marwan Al-Qadhi memberitahu bahawa penduduk Mekah biasa mendengar nyanyian. Ia pun mempunyai seorang hamba perempuan yang biasa menyanyi di hadapan orang ramai. Ini pendapat menyatakan bolehkan pula. Boleh pula. Kalau tadi semua melarang. Larang kan, tak dibenarkan nyanyi-nyanyi ni. Apalagi kalau perempuan-perempuan nyanyi. Kalau yang ini pula menyatakan boleh pula. Kemudian Abu Hasan Ibn Salim pernah ditanya, mengapa engkau menolak nyanyian padahal Junaid Al-Baghdadi, Sirin Al-Quthi, Zunnun Misri biasa mendengarkan nyanyian. Dia kata, ini siapa tuan-tuan? Abu Hasan Ibn Salim. Dia kata, kenapa kau tak dengar nyanyian? Kerana bila kita menyanyi nyanyian tu biasanya dia akan mendamaikan hati. Itu tak? Biasa kalau kita dengar nyanyian, sonok tak? Kalau dalam kereta kita lah, kalau tak ada dia punya lagu tu, kaset ataupun radio dalam kereta kita tu, boring tak tuan-tuan? Boring kan? Tuan beli kereta tapi dia punya radio dalam kereta tak ada. Tuan-tuan marah tak? Marah kan? Kayak orang jual kereta tu, oi kau bangang kau kan? Kau barang mana kereta dalam mana dia punya radio dalam kereta ni? Kenapa kau tak pasang? Marah kita tuan. Kenapa kita nak dengar nyanyian? Nak dengar nasyid, nak dengar orang mengaji. Tahu tak? Jadi makna jiwa manusia ni biasa begitulah. Jiwa manusia ni dia nakkan sesuatu
ketenangan sono kan, bila dengar kan, macam tu. Apalagi kalau jam tuan, kita buat kereta tiba-tiba jam kan, kalau tak ada radio boring tak rasa boring betul lah kan, pun aku nak buat ni kan, radio pun tak ada kan. Lepas tu habis jam dia singgah kodai aksesori kereta tu, suruh Cina tu pasang, kau pasang lah radio ni kan, boring lah aku tak ada radio dalam kereta ni. Nampak tak? Tu jiwa manusia lah, jiwa manusia nakkan kepada nyanyian macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, bagaimana aku akan menolak nyanyian sedangkan orang yang lebih baik dariku seperti Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar membolehkannya dan ia pun biasa mendengar nyanyian. Aku hanya menolak nyanyian yang melalaikan dan juga senda-gurau belaka. Itu yang aku tolak, dia kata. Semaknanya pada pendapat dia kata boleh nyanyian. Kerana nyanyian ni menyebabkan kedamaian pada diri kita kan. Yang tak boleh itu ialah nyanyian yang melalaikan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, sembahyang pun tinggal, semua tinggal, percampuran lelaki perempuan dan sebagainya. Benda-benda yang tak membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau bentuk nyanyian tuan-tuan mengandungi dia punya seni kata ni dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Malah hati kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala bila kita mendengar nyanyian, selawat-selawat dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, Yahya ibnu Mu'az berkata, kita kehilangan 3 perkara yang jarang kita temui lagi kecuali sedikit, iaitu mempunyai wajah yang cantik disertai sikap menjaga diri, berbicara yang baik disertai dengan kesolehan, dan persahabatan yang disertai dengan kesetiaan. Persahabatan yang disertai dengan kesetiaan. Ini 3 perkara yang jarang kita kehilangan, 3 perkara yang jarang kita temui lagi. Seperti seorang mempunyai wajah yang cantik. Wajah cantik, kemudian dia tak ada sikap menjaga diri. Ada orang dia rupa cantik lawa, tapi akhlak dia terjaga. Itu baguslah. Ada orang kadang-kadang dengan wajah yang cantik tadi, dia menjual diri dia. Dengan wajah cantik, mungkin kadang-kadang dia menipu orang. Muka dia lawa cantik kan, handsome lah, macho kan, jadi ramai perempuan terpikat dengan dia. Jadi digunakan kecantikan tadi untuk menggoda perempuan ataupun menipu perempuan yang lain. Ada juga orang begitu. Seterusnya, berbicara baik disertai dengan kesolehan. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang tak berbicara dengan baik. Bila cakap tu kasar kan, maki hamun orang, maki hamun orang sini dan sebagainya. Dia cakap gajin, tapi maki hamun orang tak pernah sunyi daripada kalau dia bercakap. Kemudian persahabatan yang disertai dengan kesetiaan. Banyak orang kadang-kadang bersahabat tapi tak setia dalam persahabatan. Kita kenalah setia dalam persahabatan. Jangan kita bersahabat seorang tuan dalam waktu dia senang je. Waktu dia kaya, duit banyak, waktu tu kita bersahabat dengan dia. Waktu dia susah, miskin, kita pun lari daripada kita. Lari daripada kita. Daripada dia lah. Ataupun orang itu lari daripada kita. Sedangkan masa tu kita miskin. Waktu kita kaya, orang ramai datang. Kan? Semua orang mengaku saudara mara kan? Bila kita duit banyak, berjuta-juta, orang akan mengaku kita ni saudara mara kita. Tapi bila kita ada duit, semua tak mengaku. Aku tak kenal kau ni kan? Tu kata Yahya bin Mu'az tadi. Dia kata kita kehilangan 3 perkara yang jarang kita temui lagi kecuali sedikit, iaitu mempunyai wajah yang cantik disertai dengan sikap menjaga diri. Banyak orang kadang-kadang wajah cantik tapi sikap menjaga diri dah tak ada. Yang kedua, berbicara baik disertai dengan soleh. Ada orang berbicara baik tapi tak soleh. Ada orang yang berbicara lagi tak soleh, bicara yang maki hamun dan sebagainya, lagi teruklah, memang tak ada soleh langsung. Ataupun yang ketiga, persahabatan yang disertai dengan kesetiaan. Susah kita jadi orang bersahabat dan dia setia dalam persahabatan. Susah nak cari. Banyak orang bersahabat waktu dia senang. Waktu dia senang, orang kawan tu senang, kawan tu ada duit. Mana kalau dia susah, senang dia minta orang tu. Bila orang tu tak ada, dia pun menjauhkan diri daripada orang tersebut. Baik, kemudian tuan-tuan, pada sebahagian buku ini saya menemui banyak kisah tentang Haris Al-Habisi. Dalam kisah-kisahnya tunjukkan bahawa
ia membolehkan mendengar nyanyian sedangkan dia sendiri yang sangat dikenali akan kezuhudan dan kesungguhan dalam beragama. So maknanya Haris Mahabisi, seorang ulama daripada tasawuf ni, dia pun mendengar nyanyian juga. Dia juga mendengar nyanyian. So maknanya menyatakan boleh mendengar, walaupun dia seorang yang zuhud, walaupun dia ni seorang yang kuat beragama, Haris Al-Mahabisi, tapi dia pun mendengar nyanyian juga. So maknanya nyanyian tu tak diharamkan lah, macam tu, boleh lah mendengar nyanyian. Kemudian sikit lagi last, diceritakan Ibnu Mujahid tidak akan menghadiri undangan kecuali jika di dalamnya diperdengarkan nyanyian. Satu itu tuan, Ibnu Mujahid dia kata, saya tidak akan hadir sebarang undangan, dia kata, kalau di dalamnya tak ada nyanyian. Kalau ada nyanyian aku datang. Kan? Kalau ada karaoke aku datang. Sama sekarang kan. Kalau ada karaoke tak? Kalau ada karaoke aku datanglah, tak ada karaoke datanglah. Dulu tuan-tuan mana ada karaoke? Tak ada dah. Karaoke ni baru ni je. Baru ni je karaoke kan. Pada satu undangan, tuan-tuan, berkumpullah Ibnu Mujahid bersama Abu Qasim Ibnu bintu Muni dan Abu Bakar Ibnu Daud. Ketika dia perdengarkan nyanyian, Ibnu Mujahid mengajak Abu Al-Qasim dan Abu Bakar untuk mendengar nyanyian tadi. Namun Abu Bakar menolak, Abu Bakar Ibnu Daud menolak. Lalu dia berkata, ayah saya menyatakan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal membenci nyanyian. Ayah saya juga benci kat nyanyian. Oleh kerana itu, saya pun bersikap macam tu jugalah. Jadi aku tak suka dah dengan nyanyian ni. Kemudian Abu Qasim pula berkata, datuk saya pun begitu juga, tak suka dengan nyanyian tadi. Jadi berbeza pendapat dengan Ibnu Mujahid tadi. Ibnu Mujahid kata boleh, dia suka dengan nyanyian. Kalau dalam satu majlis tak ada nyanyian, dia tak akan pergilah. Jadi dia akan pergi. Kini Abu Qasim kata, datuk aku pun macam tu juga, memang tak suka dengan nyanyian. Mendengar perkataan tadi, Ibnu Mujahid berkata kepada Abu Bakar, biarlah saya menguji pendapat ayah anda, dia kata. Kalau ayah anda kata dia tak suka nyanyian, tak apa, saya nak uji pendapat dia. Sedangkan ayahnya tak ada macam tu. Tapi dia kata dia nak uji pendapat ayah dia. Lalu dia berkata kepada Abu Qasim, biarlah saya menguji pendapat datuk anda pula. Dia kata, kalau Abu Qasim tadi, dia kata, kan Abu Qasim kata datuk dia tak suka dengan nyanyian. Kemudian Abu Bakar bin Daud pula, dia kata bapa saya tak suka dengan nyanyian. Jadi apa kata Ibnu Mujahid? Dia kata, kalau macam tu saya nak uji pendapat datuk dan juga ayah kau, dia kata. Seterusnya tuan-tuan, lalu Ibnu Mujahid berkata Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapat anda tentang orang yang melantunkan syair? Orang yang bersyair, bersajak kan? Adakah dia haram atau tidak? Maka Abu Bakar kata tidak. Kalau orang melantunkan syair-syair kan, sajak-sajak ni, tak, dia kata, tak haram, dia kata. Jika suaranya merdu, adakah dia haram melantunkannya? Tanya Ibnu Mujahid. Tidak, dia kata. Jawab Abu Bakar, seandainya dalam melantunkan syair ia melagukan, adakah itu haram atau tidak? Saya tak sanggup menyatakan, kata Abu Bakar, saya tak sanggup menghadapi syaitan. Lalu bagaimana saya sanggup menghadapi syaitan yang begitu banyak? Kata, saya tak sanggup menghadapi syaitan. Bagaimana saya sanggup menghadapi syaitan begitu banyak? Kata siapa tu? Kata Abu Bakar, sebagai jawapan daripada Ibnu Mujahid tadilah. So maknanya Abu Bakar tetap juga dengan pendapat dia, menyatakan bahawa nyanyian itu haram. Begitu juga dengan Abu Qasim Ibnu bintu Muni namanya. Dia pun juga menyatakan nyanyian-nyanyian ini semua haram, semua yang melalaikan. Tapi kata Ibnu Mujahid, dia kata dibolehkan. So maknanya ada penentangan di situlah. Maknanya kalau ulama pun berdentang pendapat, berkata berbeza pendapat berkenaan dengan nyanyian. Okey, sampai situlah. Cukup sampai situ. Tak habis lagi ni pembahasan ni. Cuma apa yang saya nyatakan di sini ialah ada pendapat menyatakan boleh, ada pendapat menyatakan tak boleh tentang nyanyian ni. Muzik-muzik tak boleh.
Cuma para ulama telah pun berdebat, berbahas panjang lebar bahas ni tentang nyanyian muzik-muzik ni. Kesimpulan tuan-tuan, nyanyian ni boleh tak boleh? Kesimpulannya hukum nyanyian tu adalah boleh. Selama mana tidak bercampur dengan benda haram. Kalau dah bercampur dengan benda haram tu maka jatuhlah haram. Itu dikatakan sebagai haram aridi. Haram yang datang kemudian. Tapi kadar hukum asal nyanyian tu harus. Kenapa? Kerana banyaknya perbezaan pendapat ulama tentang boleh, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tak boleh. Jadi akhirnya mereka sepakat menyatakan hukum muzik nyanyian itu hukumnya adalah harus sahaja. Kan? Dan dia jatuh haram apabila bercampur dengan benda haram. Kalau tak bercampur dengan benda haram, maka dia tetap hukumnya harus dan boleh kita mendengar. Apalagi kalau nyanyian-nyanyian tadi mengandungi orang kata betul-betul orang kata memuja-muja Allah Subhanahu Wa Taala, kan, menaikkan semangat. Macam orang berjihad kan, orang pergi jihad perang kadang-kadang dia menyanyi tu, nyanyi naik semangat jihad tu. Kalau tak nyanyi tu macam tak semangat, tak? Orang pergi perang kadang-kadang dia pukul gendang, dung tu tak. Untuk kenapa pukul gendang? Naik ke semangat. Naik semangat kau lagi perang ni. Kalau tak ada gendang tu macam tak semangat. Kita tengok tuan-tuan dalam cerita dalam filem kan, movie ke apa kan, macam mana? Dengan jumlah tentera yang ramai kan, mereka pukul gendang dung. Jadi tentera tu semangat naik. Hilanglah ketakutan mereka bila berhadapan dengan musuh tuan. Itu sebab yang para ulama nyatakan dibolehkan tentang hukum muzik ini. Selama mana tidak bertentangan dengan syarak, selama mana tak bercampur benda haram. Kalau haram itu pun haram yang datang kemudian, bukan asalnya itu haram, tapi hukumnya adalah harus. Kerana banyaknya perbezaan ulama tentang boleh ke tak boleh, betul boleh dan sebagainya. Cukuplah sekali itu perbincangan kita insya-Allah. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi dalam bab nyanyian ni, ada sikit lagi insya-Allah disambung. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majmu'ah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Boleh tekan finish, tekan finish je. Allah.